Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada pagi ini secara live untuk menyambung kembali bacaan kitab Pati Munyatul Musalli, kitab yang membicarakan tentang sembahyang perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Jadi kita akan sambung pula pada masih lagi dalam tajuk rukun sembahyang. Jadi kali ini kita akan sambung pula pada rukun solat, rukun sembahyang yang keempat. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala, rukun keempat, ini rukun sembahyang yang keempat. Yang mana baru ni kita dah baca dah rukun sembahyang yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi kali ini kita terus sambung dengan rukun sembahyang yang keempat. Qala musannif, rukun keempat, yakni rukun sembahyang yang keempat. Apa dia? Baca Fatihah, yakni kita kena baca surah Al-Fatihah. Di mana tu? Tiap rakaat. Jadi kita sembahyang ni wajib kita membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kalau sembahyang tu ada 4 rakaat, tiap-tiap rakaat tu wajib kita baca surah Al-Fatihah. Maknanya surah Al-Fatihah tu rukun. Mesti kena baca. Setiap orang kena baca. Melainkan rakaat makmum. Melainkan ni maknanya tak wajib lah. Melainkan ini tak wajib baca Fatihah rakaat makmum yang masbuk. Rakaat makmum yang masbuk. Jadi bagi makmum yang masbuk, dia tak wajib baca sampai habis lah. Masbuk ni iaitu makmum yang tak sempat masa baca surah Al-Fatihah. Masa untuk membaca Fatihah tu dia tak ada, dia tak sempat, maka bacaan Fatihahnya tak wajib. Dia baca sekadar yang sempat sahaja. Yang lain tu imam yang tanggung lah. Jadi sekiranya sembahyang berjemaah. Rukun keempat ini rukun sembahyang keempat, baca Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah, iaitulah tiap-tiap rakaat di dalam sembahyang. Walaupun sembahyang sunat wajib juga baca surah Al-Fatihah. Melainkan tak wajib baca Fatihah rakaat makmum masbuk. Rakaat makmum yang masbuk tak wajib baca Fatihah. Dia baca sekadar yang sempat sahaja. Makmum masbuk ni macam mana? Iaitu makmum yang tak sempat masa baca Fatihah pertengahan antara takbir makmum yang masbuk itu dan rokok imam, dan bismillah atau ayat daripadanya. Maknanya dia tak sempat masa nak baca Fatihah tu, dia tak sempat. Sebab apa? Sebab dia datang lambat lah, kita kata. Imam dah takbir lama dah, dah baca Fatihah dekat nak habis dah, dia baru sampai. Dan dia baru takbir, waktu dia nak baca Fatihah, baru baca 3 ayat, imam dah rokok. Jadi Fatihah dia tu tak wajib habis lah. Sebab apa? Imam yang akan tanggung. Jadi dia terus rokok lah. Dia baca sekadar yang sempat sahaja. Dan rokok imam dan bismillah ataupun ayat daripadanya, ada ayat daripadanya. Maknanya dia sempat bismillah sahaja ataupun dia sempat beberapa ayat sahajalah daripada surah Al-Fatihah itu. Kemudian imam rokok, dia terus kena rokok lah. Sebab apa? Sebab Fatihah dia ketika itu tak wajib lah. Dia baca sekadar yang sempat saja. Yang lain tu imam yang akan tanggung lah. Baik, itu makmum yang masbuk kerana datang lambat. Dan wajib kena segala huruf Fatihah. Qala musannif, dan wajib kena, yakni betul bacaan segala huruf Al-Fatihah itu. Kita kena bagi betul bacaan segala huruf-huruf yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah tu kena betul. Kalau huruf sad, sebut huruf sad. Huruf sin lah. Jangan tukar huruf. Wajib lah, bukan sunat, wajib.
Huruf apa? Huruf ha. Makhraj ada di mana? Kena sebut betul nah. Sebab itulah kita wajib kena belajar. Kena belajar Al-Quran atau utama sekali surah Al-Fatihah kena belajar secara bertalaki nah. Kena cari guru dan baca depan guru. Betul tak bacaan kita tu? Huruf kita sebut betul ke tak? Makhraj dia betul ke tak? Sifat dia betul ke tak? Kena belajar lah. Sebab apa? Sebab Fatihah itu rukun sembahyang. Perkara yang apa nama? Yang nak menyebabkan wajib, dia pun jadi wajib juga. Maknanya belajar Fatihah tu jadi wajib lah. Sebab Fatihah tu wajib dalam sembahyang. Baik. Dan wajib kena, yakni betul segala huruf Fatihah. Segala huruf yang terdapat dalam surah Al-Fatihah tu wajib kena baca dengan betul. Dan tasydidnya, yakni syaddahnya. Syaddah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kena sebut. Syaddah tu kena baca bagi betul. Kena tekan Syaddah ni kena tekan lah. Iyyaka na'budu wa kena tekan. Baca tu bagi betul. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh merubah makna. Baik. Walau tak molek sekalipun, dia baca tak, syarat dia bagi betul baca tu. Walaupun kita baca tu tak berapa nak molek sekalipun, tapi betul. Sebutan dia betul. Walaupun tak sedap sekalipun, tak molek sekalipun, baca biasa-biasa saja, tapi segala huruf, segala tasydid semua kita baca dengan betul. Itu penting. Dan walau tak molek sekalipun, wajib kena baca betul juga. Itu maksudnya. Qala musannif, dan betul aturannya, aturan apa ni, ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah tu kena betul lah aturannya. Yang last sekali apa dia? Waladdallin. Last sekali. Jangan baca waladdallin tu mula-mula. Jangan terkalih ayat. Dia kena ikut turutan lah. Ayat yang pertama yang mana, kedua yang mana, tiga yang mana. Dan betul aturannya, aturan ayat-ayat surah Al-Fatihah tu lah, betul itu. Dan berturut-turut, segala kalimahnya kena berturut-turut. Jangan selang-selang. Jangan baca sekerat berhenti, itu sambung. Tak boleh, dia kena berturut-turut. Segala kalimahnya, kalimah surah Al-Fatihah tersebut kena bagi apa nama, berturut-turut. Kemudian qala musannifu rahimahullahu ta'ala, rukun yang kelima, rukun, ya inilah rukun sembahyang yang kelima, rukuk. Dan sekurang-kurang rukuk, iaitu tunduk sekira-kira sampai dua tangan kepada dua lututnya. Tu maknanya yang kita rukuk tu kena tunduk, sekira-kira tangan kita ni, tapak tangan kita ni kena lutut. Tu sekira-kira macam itulah. Kena lutut. Dengan tumakninah. Tunduk tu, rukuk tu dengan tumakninah. Rukuk tu berserta dengan tumakninah lah. Maknanya tumakninah ni maknanya berhenti seketika. Sekadar kita sebut subhanallah. Dan ketika rukuk tu kita bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Jadi tumakninah pun wajib. Rukuk tu wajib rukun, tumakninah pun wajib juga. Sekadar kita kata subhanallah, masa dia tu. Tumakninah maknanya berhenti sekejap. Sekadar kita kata subhanallah. Masa mana nak berhenti sekejap tu, tumakninah tu ketika rukuk tu. Rukuk lepas tu sekadar kita kata subhanallah, kita bangun balik. Atau sekadar itulah masa dia. Tapi kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali nah. Qala musannif, dan jangan diqasad pada rukuk akan yang lain daripadanya. Kita tunduk rukuk tu, jangan kita qasad dalam hati kata bukan rukuk. Yang kita buat tu bukan rukuk. Yang tu tak boleh lah, tak sah. Kita kena qasad dalam hati yang kita tunduk itu adalah rukuk. Tak boleh qasad di dalam hati kita yang kita tunduk tu bukan rukuk. Dan qala musannif, yang terlebih sempurna,
Dan yang terlebih sempurna disamakan belakangnya seseorang yang sembahyang itu, musalli itu, dan tengkok musalli, tengkok orang yang sembahyang, dan kepalanya kepala orang yang sembahyang. Maknanya perbuatan rukuk yang sempurna adalah dia kena samakan belakang dia, tengkok dia dan kepala dia kena sama tu, kena selari sama. Sekira-kira kalau kita letak papan ataupun kayu yang lurus, dia duduk sama. Kita letak kepala, belakang, tengkok dia sama lah. Rukuk tu yang paling sempurna lah. Tapi yang paling kurang sekali, pastikan tangan kita ni, tapak tangan ni sampai pada lutut ni, sekurang-kurang lah. Yang paling sempurna, belakang tu sama dengan tengkok, sama dengan kepala lah. Macam tu sama elok. Kita rukuk kan, sama elok. Kalau kita letak kayu tu sama saja. Kalau kita letak papan tu sama saja. Contoh dia seperti satu papan. Ni misal dia lah. Seperti satu papan dan mendiri satu papan. Maknanya sama tu, yang kata sama belakang, sama tengkok, sama kepala tu seperti papan, sama lurus elok tu contoh dah. Kalau kita letak papan di belakang kita ni, kepala kita, tengkok ni dia sama, dia kena sama. Dia rukuk nak macam tu lah. Tu perbuatan rukuk yang sempurna. Qala musannif, dan mendiri dua lututnya seseorang yang sembahyang. Mendiri maknanya kena ni lah, lutut dia tu kena berdiri. Dan mendiri dua lututnya seseorang yang sembahyang dan memegang akan kedua lututnya seseorang tadi tu, memegang tu dengan dua tapak tangannya serta jarang anak jarinya. Maknanya lutut dia tu kena bagi berdiri dan dua tapak tangannya tu kena pegang dua lututnya tu, tegang tu. Dan bagi sama lah, belakang ada tu, tengkok dan kepala tu bagi sama. Bagi sama lah, bagi sama. Kemudian jarangkan, masa pegang dua lutut tu, jari tu kena jarang sikit. Anak jari tu kena bagi jarang sikit. Tu maksud dia. Jadi kita sembahyang ni pastikan kita mengaji lah. Kadang-kadang kita rokok, kita sembahyang ni kita tiru orang. Jadi perbuatan sembahyang tiru orang ni tak sah lah. Sebab dia buat dalam keadaan dia tak erti. Dia sekadar ikut-ikut orang, tak boleh. Dia kena mengaji lah, kena mengaji. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, rukun yang keenam, rukun sembahyang yang keenam, i'tidal. I'tidal ni apa dia? I'tidal ni bangun selepas daripada rukuk. I'tidal, rukun yang keenam adalah i'tidal, iaitulah bangun setelah mana kita rukuk. Bangun diri tegak tu dipanggil i'tidal lah. Kalau sembahyang sunat sekalipun kena i'tidal juga. Wajib i'tidal juga. Sebab apa? Rukun. Iaitu yang kata i'tidal tu apa? Kembali kepada qiyam. Kembali kepada qiyam, iaitu kembali kepada berdiri diserta dengan tumakninahnya. Maknanya selepas pada kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian kita kembali bangun, berdiri tegak itu berserta dengan tumakninah. Berserta dengan berhenti sekejap, sekadar kita kata subhanallah. Tapi kita baca apa? Rabbana lakal hamd. Jadi i'tidal itu adalah wajib dalam sembahyang. Sama ada sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat, wajib lah. I'tidal adalah bangun setelah mana kita rukuk, bangun berdiri balik tu. Sebelum kita nak turun sujud tu, kita bangun balik tu dipanggil i'tidal. Dan wajib tumakninah, sekadar kita kata subhanallah, tapi kita baca rabbana lakal hamdu. Tu. Qala musannif, rukun ketujuh, rukun sembahyang yang ketujuh, dua sujud pada tiap-tiap rakaat. Pada setiap rakaat itu ada dua sujud. Jadi dua sujud itu adalah rukun rukun sembahyang. Pastikan kita sujud 2 kali. Rukun ketujuh, ini rukun sembahyang yang ketujuh, dua sujud pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah. Sujud pun sekali ada tumakninah dan
Sekurang kita akan baca subhanallah, tapi kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali nah. Tu. Jadi maknanya sujud berhenti sekejap dan kita baca yang itulah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian duduk antara dua sujud serta tumaninah dan kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Kemudian kita sujud pula kali yang kedua serta tumaninah juga dan kita baca macam tadi juga subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali. Kalau ia seseorang yang sembahyang tu sujud atas benda yang ia tanggung. Kalau dia ni kalau ni maknanya dia buat contohlah, kalau berlaku kalau ia seseorang yang sembahyang tu sujud atas benda yang ia tanggung. Apa dia yang perkara yang ia tanggung tu? Seperti punca kain dia bawa punca kain kan serban ke apa kan, yang tidak bergerak dengan gerakannya, yang tak bergerak. Apabila dia bergerak, kain tu tak bergerak. Apa jadi? Sekalipun adapun yang bergerak dengan gerakannya seperti kain bikana dan punca serban, maka tidak harus sujud di atasnya. Maknanya di sini kalau kita bawa sesuatu kain lah, kita juga mesti kena sujud atas dia. Tapi syarat dia tak bergerak lah, kain tu tak bergerak. Walaupun kita bergerak, kain tu tak bergerak, maka sah sujud tu. Adapun yang bergerak, kain yang bergerak dengan gerakannya orang yang sembahyang tu seperti punca serban kain serban tu, maka tidak boleh sujud atasnya. Kalau kain tu bergerak, kita tak boleh sujud atasnya. Syarat kain yang kita sujud tu tak bergerak. Kalau kita bergerak, kain tu tak bergerak, maka kita dibolehkan sujud atasnya. Tapi kalau kita bergerak, kain tu pun bergerak, contoh dia seperti serban, maka tidak harus kita sujud atasnya. Tu. Tak harus tu maknanya tak boleh lah. Dan sekurang-kurang sujud ni macam mana? Mengenal sedikit daripada dahi seseorang yang sembahyang tu. Tu sekurang-kurang sujud adalah mengenal sedikit saja daripada dahi ni. Tempat sujud tu kena sedikit. Tu paling kurang. Dengan tidak terlapik. Kena sedikit tu dengan tidak terlapik. Dan sedikit daripada dua lututnya. Dua lutut. Sebab apa? Lutut juga adalah anggota sujud. Kena sedikit daripada dahi, kena sedikit daripada dua lutut, dan sedikit daripada tapak tangannya. Sedikit daripada tapak tangan. Ni tapak tangan kena sedikit tapak tangan. Tu sekurang-kurang. Dan perut anak jarinya. Tapak tangan sikit, perut anak jari sikit. Dan perut anak jari kakinya, anak jari kaki sebelah belakang tu. Bila kita rucuk tu kita kena tekan sikit. Kena tekan, jangan buat betul punya tu. Kita kena tekan tekan sikit ni. Tekan perut perut anak jari kaki. Kena sedikit. Sebab itulah kalau orang sembahyang, kaki dia tu, anak jari kaki tu dia pacak macam tu, tak jadilah. Tambah lagi macam tu, dia kena tekan ni. Perut jari kaki tu kena tekan macam tu sikit. Tu. Jadi sekurang-kurangnya kena sedikit daripada perut anak jari kakinya kepada tempat sujud. Maknanya dahi kena sedikit, tapak tangan kena sikit, perut anak jari tangan kena sedikit, perut lutut dia kena sikit, perut jari kaki dah kena sedikit kepada tempat sujud. Tempat sujud iaitu bumi lah. Yang kata tempat sujud itu adalah bumi lah tempat kita duduk pijak ni. Kalau dengan terlapik sekalipun yang kita sujud tu. Dan wajib, qala musannif, dan wajib diberat dahinya. Wajib kena berat dahi, bagi berat dahi. Wajib diberat dahinya seseorang yang sembahyang itu pada tempat sujud dengan berat kepalanya, kena bagi berat. Tu. Dan meninggi akan punggung
punggung daripada kepala. Maknanya kepala tu kena rendah daripada punggung lah. Punggung kena tinggi sikit. Punggung tu kena bagi tinggi sikit. Dan wajib kena bagi berat sikit kepala ni. Tekan sikit. Tapi jangan tekan terlejak sangat lah. Tekan agak berat kepala tu sudah lah. Wajib dia berat dahinya pada tempat sujud dengan berat kepalanya. Dan tinggi punggung sikit lah. Punggung tu kena bagi tinggi daripada kepala. Itu syarat lah. Dan lebih sempurna, qala musannif, dan lebih sempurna pada sujud bahawa takbir pada tunduknya. Takbir pada tunduknya. Takbir tu dengan tidak dengan tidak mengangkat dengan tidak mengangkat dua tangan, kemudian dihantar dua lututnya, kemudian dua tapak tangannya, hal keadaan kesemua jarinya hunjur ke kiblat. Yang kata sujud yang sempurna itu adalah bahawa takbir pada tunduk untuk sujud tu tidak mengangkat tangan. Maknanya masa kita takbir nak sujud tu jangan angkat tangan. Tu jangan angkat tangan. Kemudian dia hantar dua lutut. Lutut dulu. Turun lutut dulu. Turun dua lutut dulu. Kemudian dua tangannya, dua tapak tangannya. Lepas turun lutut, barulah dua tapak tangan. Hal keadaan kesemua jarinya hunjur ke kiblat. Hal keadaan jari ni hunjur ke kiblat. Kemudian dia hantar dahinya. Lepas pada tu dahi pula lah. Dahinya dan hidungnya. Hidung pun kena juga lah tempat sujud tu. Hidungnya. Hal keadaan kedua terbuka dengan tidak terlapik. Hal keadaan dahi dan hidung tu terbuka lah. Maknanya tak ada benda yang lapik. Tak ada terlapik dengan sesuatu. Dengan tidak terlapik. Kena hantarkan dahi dan hidung ke tempat sujud dengan tidak terlapik oleh sesuatu lah. Dan mencerai dua kakinya sekadar sejengkal. Mencerai tu maknanya renggang sikit. Dua kaki belakang tu kena bagi renggang sikit. Jangan rapat sangat. Kena bagi renggang sikit. Sekadar sejengkal lah. Sekadar sejengkal. Kaki belakang dia tu kena bagi renggang sikit. Sekadar sejengkal. Dan merenggang dua lengannya. Dua lengan ni kena bagi renggang. Jangan rapat. Jangan rapat ke ketiak. Orang lelaki ni tak ada rapat ke ketiak. Dia kena renggang. Daripada dua lambungnya. Ni lambung kita tepi ni. Bawah ketiak ni lambung ni. Dia kena bagi renggang sikit. Renggang sikit. Jangan rapat dengan lambung. Dan mengangkat perutnya. Perut kena angkat sikit. Jangan rapat ke lantai. Tak boleh lah. Kena angkat sikit. Dan mengangkat perutnya, perut orang yang sembahyang tu daripada dua pahanya. Angkat perut dia tu daripada dua paha dah. Jangan bagi rapat dengan paha. Bagi laki-laki, yang ni bagi laki-laki yang kata tangan dia tu kena renggang daripada lambung dia, perut dia kena bagi renggang daripada paha dia tu. Jangan bagi rapat. Yang ni bagi laki-laki. Dan merapat keduanya, iaitu lambung dua lengan tu. Lambung rapat rambut, rapat dua lengannya daripada lambung dia tu, rapat. Dan rapat perut ke paha tu bagi perempuan dan khunsa. Tu maknanya orang lelaki sembahyang dan lain sikit, dia kena renggang dia punya lengan dia ni daripada lambung dia, dan perut dia kena renggang daripada paha dia. Manakala perempuan di sebaliknya lah. Perempuan kena rapat dia punya lengan dia dengan lambung dia. Dan perut dia kena rapat ke paha. Tu perempuan. Tu. Jadi perempuan dan khunsa lah. Khunsa ni yang ada dua. Dia ada dua lah. Ada khunsa wadih dan ada khunsa muskil. Dia ada bab lah. Baik, jadi itulah sekadar itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali esok hari insyaAllah. Jika tidak ada apa-apa halangan lah. Baik, jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada kali ini, itulah rukun solat yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang keenam lah.
Yang keenam, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam solat kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.